Barisan-barisan kepimpinan tertinggi dikejutkan dengan desas-desus ada harapan PRU15 akan dibatalkan serta-merta. Ada harapan pembubaran parlimen tidak sah di sisi undang-undang. Hal ini telah menjadi sensasi panas di kalangan parti-parti besar, terutamanya UMNO yang menginginkan PRU15 diadakan secepat mungkin. Ini merupakan isu terbaru dan merupakan kontroversi panas kepada ramai bahawa rupa-rupanya ada sedikit kesilapan di dalam pembubaran parlimen yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Dikatakan bahawa kesilapannya sangat besar yang mungkin akan membawa kepada pembatalan pembubaran tersebut dan sekaligus akan membuat PRU15 diberhentikan. Ianya ada kaitan dengan yang di-Pertuan Agong dengan Kabinet bersama dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Hal ini bermula daripada kejadian di mana seorang ahli parlimen daripada Kelang menyaman Ismail Sabri dan memohon supaya menghalang SPR mengadakan PRU15. Penyandang parlimen Kelang, Charles Santiago, memohon perintah mahkamah untuk menghentikan pilihan raya umum ke-15 daripada diadakan pada tahun ini. Dalam saman pemula yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, ahli parlimen DAP itu menamakan Perdana Menteri sementara itu Ismail Sabri Yaakob, Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Pilihan Raya sebagai responden. Charles menuntut supaya satu deklarasi bahawa permohonan Ismail Sabri Yaakob kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen adalah bercanggah dengan perkara 40-1-1E Perlembagaan Persekutuan. Menurut ahli parlimen itu, permintaan untuk membubarkan parlimen tidak dibuat atas nasihat kabinet. Oleh itu, pembubaran tersebut adalah terbatal dan tidak sah. Perkara dahsyat ini telah menjadi sensasi berat bagi kepimpinan tertinggi buat masa kini. Inilah yang dikatakan satu kesilapan besar yang dibuat oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Jikalau hal ini diterima oleh mahkamah, ia boleh menjejaskan proses pembubaran parlimen atau boleh membatalkan pembubaran ini serta-merta. Kerana berdasarkan akta atau perkara 40-1-1E, Perdana Menteri menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen haruslah mendapat persetujuan dan nasihat kabinet, namun sebaliknya Ismail Sabri tidak melakukan perkara itu. Hal ini disebabkan daripada kejadian yang mana lebih daripada separuh kabinet telah menulis surat atau mengutus surat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menghalang PRU15 diadakan pada tahun ini. Makna kata, keputusan untuk mengadakan PRU15 pada tahun ini bukan dibuat secara bulat suara dalam kabinet Ismail Sabri. Selain daripada itu, Charles Santiago juga memohon perintah bahawa pembubaran parlimen tidak mengikut perkara 55-2, perkara 40-1-1E Perlembagaan Persekutuan dan perintah untuk menghalang SPR daripada mengambil sebarang langkah untuk mengadakan pilihan raya. Di samping itu juga, Charles Santiago turut menuntut kos dan perintah yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Dalam afidavit itu, Charles memetik musim tengkujuh dan risiko banjir seterusnya sebagai alasan untuk menghalang PRU15. Katanya, kawasan saya di Kelang yang mempunyai 210,662 pengundi adalah antara yang paling teruk dilanda banjir Disember lalu, yang menyaksikan sekurang-kurangnya 54 terkorban dan sekurang-kurangnya 71,000 orang kehilangan tempat tinggal di semenanjung Malaysia. Ahli parlimen itu seterusnya mengambil maklum amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai risiko banjir semasa musim tengkujuh pada November dan Disember. Dalam afidavit itu, Charles menegaskan bahawa banyak parti politik kecuali UMNO menentang mengadakan PRU15 kerana risiko banjir. Malah 12 menteri daripada PAS dan Perikatan Nasional telah menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong menyatakan tidak bersetuju dengan pilihan raya yang diadakan tahun ini. Satu-satunya parti yang mahu pilihan raya diadakan secepat mungkin ialah UMNO, katanya lagi. Dengan ahli parlimen UMNO hanya berjumlah 37 daripada 222 ahli di Dewan Rakyat. Sokongan kepada pembubaran parlimen hanya menyumbang kira-kira 17% daripada ahli parlimen tambahnya. Justru, Charles mempersoalkan kesahihan permohonan Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen. Permohonan itu boleh dibuat kemudian, memandangkan penggal parlimen ke-14 hanya berakhir 14 Julai 2023. Bagaimanapun, atas sebab yang tidak diketahui, defendan pertama iaitu Ismail Sabri meminta pembubaran parlimen begitu hampir dengan musim banjir yang boleh menjejaskan hak pengundi untuk membuang undi, kata Charles lagi. Dalam satu kenyataan kemudian, Charles berkata, beliau terpaksa mengambil tindakan undang-undang kerana surat berulang kalinya kepada SPR untuk meminta rancangan tebatan banjir tidak diendahkan. Memandangkan alasan di atas, saya amat percaya bahawa nasihat Ismail Sabri kepada Agong terbatal. Akibatnya, saya juga percaya pembubaran parlimen tidak mempunyai kesan undang-undang.
Dengan memfailkan saman pemula, saya ingin menyatakan secara mutlak bahwa saya tidak mencabar kuasa yang di-Pertuan Agong, tetapi hanya nasihat yang diberikan oleh Ismail Sabri Yaakob. Peguam Surendran Anand mewakili Charles dalam kes itu dan perbicaraan telah ditetapkan di hadapan Hakim Ahmad Kamal pada 29 Oktober di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Terima kasih kerana menonton.